Assalamualaikum, saya Aimelina Syahinda binti Fauzi, nombor ID PC23095. Saya akan membentangkan pengenalan. Pemantapan Kesepaduan Nasional adalah sebuah konsep yang penting dalam konteks Malaysia yang multikultural. Dengan populasi yang terdiri daripada pelbagai etnik, budaya, agama, Kesepaduan Nasional menjadi contoh untuk memastikan masyarakat harmoni, toleransi dan keharmonian antara masyarakat yang seragam. Isi yang pertama ialah penghormatan terhadap keanekaragaman. Malaysia dikenal kerana keseragaman etnik, agama dan budaya. Pemantapan Kesepaduan Nasional ini melibatkan penghormatan terhadap keberagaman ini dan memastikan bahawa setiap kelompok masyarakat mendapat perlakuan yang adil dan setara. Poin isi yang kedua ialah promosi toleransi. Kesepaduan Nasional juga melibatkan promosi yang toleransi etnik dan agama. Ini mencakup penghargaan terhadap perbezaan budaya dan agama serta kesediaan hidup untuk berdamping secara damai. Isi yang ketiga ialah penghormatan terhadap keadilan sosial. Pemantapan Kesepaduan Nasional juga melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahawa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan. Seterusnya ialah 3 lapisan perpaduan. Perpaduan, kesepaduan dan menyatu paduan. Menyatu paduan, kesepaduan, perpaduan dan kesatuan merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sesebuah negara yang berbilang etnik. Ini merujuk kepada keadaan bersepadu di mana semua komponen masyarakat bergabung untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Matlamatnya adalah untuk mencapai keadaan yang aman, stabil, makmur dan sejahtera di negara tersebut. Yang pertama ialah kesatuan. Ini merupakan matlamat akhir yang diidamkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik. Yang kedua ialah keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui. Masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial wujud dalam sebuah masyarakat. Yang terakhir ialah proses menyatupadukan. Usaha berterusan pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial, perwahanakan tapak integrasi, berprinsipkan tawar-menawar, perundingan dan mediasi. Seterusnya, ini merupakan carta dari kesatuan ke perpaduan. Yang pertama, sejarah mencari kesatuan. Yang kedua, membina kesatuan yang berterusan. Yang ketiga, 13 Mei 1969, kesatuan pecah berderai. Yang keempat, RM kedua iaitu 1971, istilah perpaduan diperkenal dan diguna. Yang kelima, perpaduan dalam kepelbagaian. Yang terakhir ialah Indeks Perpaduan Nasional 2018. Slide yang terakhir ialah huraian untuk dari kesatuan ke perpaduan. Dari kesatuan ke perpaduan merupakan sebuah perjalanan yang penting dalam sejarah Malaysia. Pada awalnya, upaya-upaya bertujuan untuk mencapai kesatuan yang merupakan aspirasi yang membentuk suatu entiti yang utuh dan harmoni di antara pelbagai etnik dan budaya. Namun, setelah peristiwa 13 Mei 1969 di mana kesatuan pecah berderai akibat kekerasan etnik, pemerintah Malaysia mula untuk memperkenalkan konsep yang baru iaitu perpaduan. Yang kedua, sejarah mencari kesatuan dimulai dengan usaha membangunkan kesatuan di antara masyarakat yang beragam, tetapi peristiwa tragis pada 13 Mei 1969 menyadarkan bahawa kesatuan tersebut belum wujud sepenuhnya. Oleh kerana itu, fokus beralih ke upaya membangun perpaduan dalam kepelbagaian yang mengakui keberagaman sebagai kekuatan dan menekankan pentingnya memelihara identiti budaya dan etnik sambil promosikan kesatuan dan integrasi. Yang terakhir ialah salah satu langkah yang penting untuk mencapai perpaduan adalah melalui Rancangan Malaysia Kedua yang berlangsung pada 1971. Selama ini, istilah perpaduan diperkenalkan dan dimulai digunakan secara meluas. Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah Malaysia telah meluncurkan
Indeks Perpaduan Nasional yang bertujuan untuk mengukur dan memantau tingkat perpaduan dalam masyarakat. Dengan demikian, perjalanan dari kesatuan ke perpaduan mencerminkan evolusi pemikiran dan pendekatan dalam kalangan masyarakat supaya lebih membangun. Ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap keragaman serta upaya bersama untuk mencapai kesatuan yang berkelanjutan di tengah-tengah perbezaan. Saya Ashraf dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang perpaduan matlamat diidamkan. Perpaduan penting bagi negara untuk memastikan kehidupan yang aman, harmoni bagi semua warganya. Tanpa perpaduan, risiko konflik dan kedagangan antara kaum dapat mengancam keselamatan individu dan stabilitas negara. Namun, perpaduan merupakan hasrat yang sukar dan dipetahkan secara berterusan bergantung kepada keadaan, keperluan dan konteks sosial masyarakat. Perpaduan melawan detik perbezaan. Detik perpaduan adalah momen-momen seperti berinteraksi di pasar, menghadiri pernikahan, makan bersama, sokongan dalam olahraga, bantuan saat bencana dan merayakan perayaan agama bersama. Malaysia menunjukkan perpaduan ini dalam perayaan besar seperti Hari Raya, di mana masyarakat dari berbagai latar belakang berkumpul dalam acara terbuka yang diadakan oleh umat Islam. Manakala detik perbezaan muncul dalam perayaan, jenayah di tempat kerja dan pengebumian. Perbezaan ini perlu dilihat secara positif untuk memperkuatkan perpaduan antara kaum. Setiap bangsa dan agama memiliki individu yang melakukan kesalahan. Patuh kepada undang-undang adalah penting, bukan berdasarkan agama ataupun bangsa. Seterusnya ialah kesepaduan yang tahap dicapai. Kesepaduan boleh didefinisi dalam kata lain ialah keadaan aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi diakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Kesepaduan juga dikatakan keadaan bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Ia bertujuan bagi mengenal pasti sistem, tahap perkembangan, kemajuan dan kebudayaan mayoritas bangsa dalam mengukuhkan perpaduan sosial. Selain itu, diharapkan cara ini dapat melahirkan masyarakat yang bermoral, berakhlak mulia, profesional berjiwa besar, memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional bermaksud penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan berbeza menjadi satu entiti fizikal. Penyatuan ini lebih merupakan penyatuan yang berbentuk zahir dan luaran. Dalam luaran mewujudkan kesepaduan nasional, alat yang utama menjadi sebagai teras kesepaduan nasional adalah perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Dua perkara ini menjadi tunjang utama kepada kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional penting untuk mewujudkan kelompok petani tradisional kepada petani komersial industri, golongan miskin kepada kelas menengah dan masyarakat kampung kepada warga kosmopolitan. Daripada segi kemajemukan bangsa akan wujud pelbagai etnik dan budaya modernisasi yang mengutamakan kestabilan dan kemajuan. Mereka berkongsi norma hidup, persamaan nilai dan kerencaman sosial. Hal ini merentasi hubungan horizontal antara etnik dan agama sekaligus dalam membina negara bangsa integrasi yang maju. Kesepaduan nasional wujud dalam masyarakat berbilang kaum tertumpu kepada indeks kualiti hidup yang sederhana tinggi. Kehidupan masyarakat dalam mengeratkan hubungan pelbagai etnik dari segi makanan, ekonomi, pendidikan, kejiranan serta media massa. Selamat sejahtera semua. Saya Miduna Sri Batu Malai dan nombor ID saya PC23080. Hari ini saya nak bentang tentang kesepaduan sosial. Terdapat 4 aspek dalam defisit sosial. Yang pertamanya adalah aspek politik dan feudalisme. Maksudnya untuk membagikan kekuasaan antara kerajaan negara bahagian dengan pusat.
Aspek ini juga penting untuk mengakui bahawa setiap negara bahagian mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan. Selain daripada itu, dari segi aspek bahasa pula, aspek ini walaupun bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, adalah penting untuk mengiktiraf dan mempromosikan pelbagai bahasa. Semua penduduk di negara ini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dalam bahasa ibu dan bapa mereka. Seterusnya, aspek etnisiti. Malaysia mempunyai pelbagai etnik. Melalui integrasi sosial adalah penting untuk mengurangkan ketegangan antara kelompok etnis dan menghormati identiti etnis masing-masing. Dan akhir sekali, dari segi aspek agama pula, keragaman agama boleh dilihat di Malaysia. Kebebasan beragama harus dikekalkan sambil menggalakkan perbincangan agama untuk meningkatkan toleransi. Terima kasih semua. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurjannah binti Kamarul Zaman, PB 23186. Di sini saya ingin membentangkan topik 1.2.3 mengenai definisi etos nasional. Menurut Tuan Dr. Mahathir, etos nasional merujuk kepada perkongsian sejarah, perkongsian nilai, perkongsian masa depan, perasaan kekitaan bersama, kesetiaan, komitmen dan juga keterikatan emosi negara. Selain itu, menurut Kamus Dewan, etos nasional ialah sifat atau ciri sesuatu bangsa dan budaya. Etos juga berasal daripada perkataan Greek yang membawa maksud perwatakan atau karakter, iaitu digunakan untuk menggambarkan ciri sesuatu masyarakat, bangsa atau ideologi. Orang Yunani juga menggunakan perkataan ini untuk merujuk kepada kuasa muzik yang mempengaruhi emosi, tingkah laku dan juga moral. Menurut Nazrin Muslim, etos bangsa terbina apabila masyarakat berkongsi nilai yang sama seperti menghormati, toleransi, demokrasi dan lain-lain. Etos bangsa juga boleh terbina melalui perkongsian perasaan dan semangat nasionalisme, patriotisme dan lain lagi. Seterusnya, kepentingan etos. Etos nasional menjadi pusat kepada agenda pembinaan negara bangsa khususnya dalam konteks untuk mencapai matlamat perpaduan negara dan integrasi nasional. Etos nasional perlu mempunyai ciri-ciri untuk masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat individu dengan negara. Antara ciri-ciri unik bagi etos nasional ialah nilai, semangat, perasaan, kepercayaan dan identiti. Di sini saya paparkan juga contoh etos nasional iaitu Rukun Negara, Jalur Gemilang, YDPA, Lagu Negaraku dan juga Parlimen. 1.3 Penyatu paduan, iaitu proses yang diusahakan. Proses penyatu paduan oleh kerajaan ialah dengan terbinanya satu model integrasi kesepaduan nasional yang dinamakan sebagai Indeks Perpaduan Negara 2018. Model ini menyenaraikan 3 perkara utama sebagai asas dalam menentukan indeks perpaduan, iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. IPNAS merupakan rujukan untuk mencipta usaha membina tapak integrasi dengan menggunakan panduan mengenal pasti kategori defisit sosial untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriwanina Amira binti Safadli. Nombor metrik saya BB 23062. Untuk slide seterusnya, saya akan membentangkan tentang etnik, tahap keetnikan, batas etnik dan hubungan sosial rentas etnik. Untuk poin yang pertama, masa etnik. Etnik ialah kelompok-kelompok manusia yang berbagai ciri-ciri seperti budaya, bahasa, asal-usul, geografi, agama atau aspek identiti yang mendedahkan mereka dari kelompok yang lain. Etnik menjadi dasar identiti sosial seseorang yang dapat mempengaruhi cara individu tersebut berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Karakteristik etnik dapat dilihat dari segi bahasa kerana setiap kelompok etnik menggunakan bahasa yang sama atau berbeza sedikit. Seterusnya, budaya dan agama yang berbeza dapat dilihat dari segi tradisi, adat istiadat, norma sosial dan sistem kepercayaan. Untuk poin seterusnya ialah batas etnik. Batas etnik merujuk pada
batasan atau pemisahan yang ada di antara kelompok-kelompok etnik yang berbeza. Antara batas etnik seperti batas geografi. Beberapa kelompok etnik mungkin tinggal di wilayah geografi yang terpisah atau memiliki wilayah yang berbeza. Seterusnya, batas-batas politik dapat memisahkan kelompok-kelompok etnik seperti perbatasan antara negara atau wilayah yang membahagikan dua kelompok etnik yang sama di tempat yang berbeza. Perkara ini boleh berlaku ketegangan antara kelompok etnik. Selain itu, pada peringkat sosial, batas etnik boleh merupakan stigma yang membatasi interaksi antara kelompok-kelompok etnik. Seterusnya, hubungan sosial rentas etnik. Hubungan sosial rentas etnik merujuk pada interaksi antara individu atau kelompok dari latar belakang etnik yang berbeza. Perkara ini terjadi dalam berbagai konteks seperti di tempat kerja, sekolah, komuniti atau dalam situasi yang lebih luas dalam masyarakat. Hubungan sosial rentas etnik ini dapat dibentuk dari pelbagai aspek, contohnya kerjasama antara individu atau kumpulan etnik yang berbeza dalam kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama seperti projek komuniti atau usaha-usaha pembangunan. Seterusnya, interaksi rentas etnik, masyarakat dapat mengetahui dan mengenali budaya lain, tradisi, nilai-nilai etnik yang lain. Selain itu, integrasi sosial antara kelompok etnik yang berbeza juga dapat membantu dalam integrasi sosial. Individu-individu dari latar belakang etnik yang berbeza dapat merasa dan terlibat dalam masyarakat yang lebih luas. Penting untuk memperhatikan bahawa kualiti hubungan sosial rentas etnik dipengaruhi oleh pelbagai faktor, termasuk kebiasaan pemerintah, cara bagaimana untuk merapatkan jurang satu etnik dan etnik yang lain, pendidikan, kesedaran akan hak asasi manusia dan kebijaksanaan inklusi sosial. Membangunkan hubungan sosial yang sihat dan harmoni antara pelbagai kelompok etnik adalah kunci untuk mempromosikan perdamaian dan perkenalkan perdamaian dan perkembangan yang berlanjutan dalam masyarakat pelbagai etnik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Alia Natasha anak perempuan Yuhadim. Nombor matrik adalah PB23130. Topik yang akan saya kongsikan adalah alat penyatu paduan. Alat penyatu paduan adalah formula dan usaha pada peringkat semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan defisit sosial berwarnakan tapak integrasi. Kerajaan sangat perlu memainkan peranan yang penting dalam negara untuk menggerakkan rakyat supaya hidup dalam keadaan yang sejahtera. Tawar-menawar adalah satu aspek penting dalam proses jual beli pada masa kini seperti saling meminta dikurangkan harga, contohnya harga barang, harga perkhidmatan, tututan dan sebagainya. Tawar-menawar mewujudkan interaksi antara penjual dan pembeli yang berbilang bahasa, sekaligus dapat mengeratkan lagi hubungan kemasyarakatan di negara. Tawar-menawar juga adalah satu perbuatan yang baik dalam berkongsi rezeki walaupun tidak dapat keuntungan yang banyak. Alat penyatu paduan mempunyai 3 prinsip iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Seterusnya adalah perundingan. Perundingan bermaksud perbuatan atau hal berunding seperti perbicaraan, permesyuaratan, pembukaan yang mengajukan tuntutan. Perundingan adalah proses diskusi yang melibatkan dua atau lebih untuk merunding permasalahan demi mencapai kesepakatan. Kepentingan perundingan adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Seterusnya, menyelesaikan konflik secara diplomatik dapat mengelakkan kesalahfahaman dan pergaduhan antara negara, bangsa dan agama. Prinsip alat penyatu paduan yang terakhir adalah pengantaraan. Bahasa dasar adalah antara. Pengantaraan bermaksud proses, cara, perbuatan menghubungkan orang, negara dan sebagainya. Contohnya,
Pengantaraan bahasa di Malaysia ialah bahasa Melayu iaitu bahasa resmi di negara Malaysia, manakala bahasa antarabangsa pula adalah bahasa Inggeris. Satu langkah intervensi bagi menyelesaikan konflik dalam masyarakat dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat neutral. Pengantaraan ialah proses yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai menyelesaikan pertikaian mereka secara sukarela dan damai dengan bantuan seorang pengantara. Sidang pengantaraan akan diadakan dalam tempoh 30 hari selepas pihak-pihak mendatangi perjanjian persetujuan untuk pengantaraan. Kepentingan pengantaraan adalah memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai masalah dengan menjadikan orang tengah dan memberi hak bersuara kepada pihak tersebut mengemukakan konflik. Seterusnya, mendengar dan memberi jalan penyelesaian yang terbaik tanpa mengingatkan isu sensitif antara kedua belah pihak. Rumusan bagi topik ini adalah pembentukan etika dan peradaban majmuk akhirnya membawa kepada usaha ke arah pemantapan kesepaduan nasional. Perpaduan nasional adalah elemen penting yang perlu dipelihara dan diperkasa bagi memastikan kesepaduan rakyat di negara ini terjaga.